Sama yang dikasihi para pecinta ilmu, pecinta Al-Quran, sahabat-sahabat jannah yang telah bersedia di Google Meet. Terima kasih kepada grup Gemanur Iman, tim pengurusan Gemanur Iman yang dipimpin oleh pengurusi Penuh Seniati binti Mansur dan staf pengurusan Gemanur Iman. Jadi bagi memberkati majlis kita pada malam ini, marilah sama-sama kita membacakan Ummul Kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adik keluarga baginda, para sahabat, para sholihin syuhada, alim ulama, guru-guru kita, adik keluarga kita serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Ya Rabbal Alamin. Semoga Allah merahmati dan memberkati kuliah kita pada malam ini. Saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا وقدوتنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا مقلب القلوب، ya Allah, Engkaulah ya Allah yang boleh membolak balik hati-hati kami. Thabbit qulubana ala dinik, Kau tetapkan hati kami ya Allah pada pagi ini, pada malam ini di atas landasan agama Islam. Allahumma ya musarrifal qulub, ya Allah, Engkaulah ya Allah yang boleh mengubah hati-hati kami. Sarrif qulubana ala ta'atik, Kau ubahlah hati kami ya Allah daripada hati yang penuh kelalaian kepada hati yang penuh ketaatan ya Allah, daripada hati yang penuh hasad kebencian kepada hati yang penuh rahmat dan juga kasih sayang. Allahumma ftah alaina, ya Allah, bukakan ke atas kami hikmah-hikmah dan juga kebijaksanaan kepada kami. Wansyur alaina, dan limpahkanlah kepada kami wahai Allah min khazain, dari segala sudut khazanah rahmatika, rahmat kasih sayang kepada kami ya arhamar rahimin, wahai Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wa qalu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nikmat yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan moga-moga kita menjadi orang yang bersyukur, menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah kita masuk dalam bab yang ke 18. Bab yang ke-17 kita nak cerita tentang iaitu rupa bentuk dan 17 rupa bentuk dan ketinggian Adam. Rupa bentuk sama dengan sekarang, sampai sekarang sama. Nabi sebut rambut kita, rupanya, hidungnya semua sama, macam kita dalam syurga, macam Adam dalam syurga, dan begitulah sampailah akhirat. Cuma yang bezanya dikata dalam hadis Nabi rawahul Bukhari Muslim, falam yazalil khalq yanqusu hatta al-an, yang cuma berkurang cuma ketinggian dan umur. Ketinggian dan umur. Jadi tubuh badan baginda ni tinggi hingga mencecah 60 hasta pada awalnya, iaitu pada zaman, iaitu pada dijadikannya di dalam syurga Allah. Namun sebaliknya, ketinggian anak-anak dan juga zuriat keturunannya semakin lama semakin menyusut dan berkurangan, termasuk juga umur mereka. Jadi umur mereka pun menyusut. Jadi dulu
Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi ajma'in. Dalam satu hadis, pernah selepas Nabi solat Isyak, Nabi ke belakang. Dan Nabi kata start daripada malam ni, daripada start malam ni, selepas 100 tahun, maka tidak ada lagi orang yang hidup pada zaman aku ni. Maksudnya, start daripada umur aku ni, malam ni, daripada start malam ni, tidak ada orang yang mencapai 100 tahun umurnya. Atau 100 tahun daripada malam ni. Maksudnya 100 tahun akan datang, yang ada depan aku ni, dah tak ada lah. Jadi kalau yang paling panjang umurnya yang baru lahir malam ni lah. Yang baru lahir malam ni lah yang paling umurnya panjang 100 tahun. Jadi itulah disebutkan umur umat Muhammad ni tak sampai 100 tahun pun sekarang. Tak sampai 100 tahun pun. Kalau ada pun janggal berlaku, jarang berlaku. Kak Suwaya Madzahgi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zainab Long. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Pagi Hajjah Samsiah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hindun Madnur. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Rapiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, insyaAllah. Pagi Pangeran. Oh, PG itu maksudnya Pangeran. Pangeran Hajjah Samsiah. Okay, insyaAllah. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita telah pun memberi dan menjawab salam. Ini Nabi SAW, barang siapa kan? Disebut dalam hadis Nabi SAW, dia kata, barang siapa nak tak di antara kamu, dia kata masuk syurga. Iaitu orang yang berkasih sayang di antara kamu, dan orang yang nak tak aku ajarkan satu benda yang boleh kalau kamu sebarkan, kamu boleh menyebabkan kasih sayang. Apa dia? Iaitu kalimah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan waalaikumsalam. Cik Noreha binti Ibrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah, Alhamdulillah. Jadi pada malam ini, kita nak sebut tentang bab yang ke-18. Samaniyata Asyar, iaitu 18. 18. Keputusan ujian para malaikat dan Nabi Adam. Keputusan ujian para malaikat dan Nabi Adam. Jadi apa keputusan malaikat dan juga keputusan ujian? Kan manusia bila diciptakan, dia ada ujian oleh Allah. Diuji. Sebab malaikat pada pertamanya, malaikat macam tertanya-tanya. Kenapa Adam diciptakan? Kenapa Adam diciptakan? Kenapa tak kami? Kenapa tak kami? Patutnya kami kan lagi baik. Bertasbih, tak pernah buat dosa. Jadi macam mana tu? Kenapa? Jadi Allah buat ujian. Jadi sebab tu kena ada ujian. Manusia nak tahu dia ni hebat tak hebat, dia kena uji. Dia kena ada ujian. Baru dia tahu dia hebat ke tak hebat. Kalau tak, kita tak tahu macam mana orang tu hebat ke tak hebat. Jadi siapa yang ayat Quran yang ada kat sini, jadi ayat Qurannya daripada muka surat 6 lah, ayat Quran surah Al-Baqarah, daripada ayat 30 hinggalah ayat yang ke 34. Ayat 30 hingga 34. Kita boleh baca kat situ, nanti kita akan nampak macam mana pertandingan ataupun ujian yang Allah telah ciptakan. Allah telah adakan pada Adam dan juga malaikat. A'udzu minasyaitonir rajim. Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم
قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. Okey, start dari situ sampai ayat yang ke-30 hingga 34. Okey, ketika mana malaikat ni Allah berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku nak jadikan, permulaannya ketika mana Allah bagi tahu malaikat, aku nak jadikan manusia ni khalifah di muka bumi. Kemudian masa itulah malaikat mereka berkata, adakah ataj'alu fiha? Adakah kau nak ciptakan wahai Allah satu makhluk yang akan memasakkan, menghancurkan muka bumi? Wa yasfikud dima, yang akan menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika. Wa nahnu nusabbihu. Bukankah kami yang selalu bertasbih? Bihamdika, mengucapkan alhamdulillah, bertahmid. Wa nuqaddisu lak, menyucikan kamu wahai Allah. Maka Allah jawab, Allah berfirman, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku tahu apa yang kau tak tahu. Okey, start daripada sinilah. Kemudian Allah buat ujian. Apa agaknya ujian dia? Okey, Kak Nurmawati Zakaria. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru balik Batu Kikir semalam. Tadi pun daripada Batu Kikir. Saya daripada tadi pagi dari Batu Kikir. Batu Kikir Jembatan Bosi, gulai udang sebelangor. Cuba mak fikir dalam hati, ayo ni bujang sudah lama. Ya, itu mak, tepat mak ibu mertuaku dan ayah mertua, tempat isteri lah rumah. Jadi Kak Nurmawati ni Matih lah yang duduk dekat Batu Kikir juga ke duduk mana lain? KL. Okey, jadi dari situ saya terus pergi ke Karak. Tadi jauh juga tu, tak pernah jalan. Ini kali pertama saya tadi daripada Batu Kikir terus pergi ke Pekan Karak, lalu Sempang Durian kan, kemudian lalu Teriang lalu kemudian masuk Cemeluh, apa tu nama dia tadi, lepas tu terus Karak, lebih kurang sejam setengah. Jadi Batu Kikir ke Karak lebih kurang sejam, tak sampai sejam setengah kot. Kemudian Karak terus pergi ke Bukit Tinggi, insyaAllah. KL, okey, insyaAllah. Tu kali pertama saya jalan, Masya Allah jalan dia berliku-liku. Okey, jadinya ketika mana Kak Rahmah Mak Dom, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Sengat juga dengar lagu Ustaz Menjah benar. Okey, insyaAllah. Sangat mendengar ni, sedang menjahit lah. Tak malam-malam ni segar lah. Itu lagu Batu Kikir. Okey, insyaAllah. Okey, alhamdulillah. Lalu kampung mertua tu, Ustaz, Kampung Syafi'i. Betul-betul, saya nampak tadi. Kampung Syafi'i. Saya kata ada juga nama Kampung Syafi'i dekat Mancis namanya. Okey. Tu lalu kampung mertua tu. Okey, alhamdulillah. Saya jarang lalu situ tu. Tempat yang betul-betul jarang lalu. Tempat yang penuh dengan durian. Okey, insyaAllah. Tak ada pokok lain. Durian daripada saya berjalan sampai ke Karak, tak ada pokok lain yang ada. Semua berderet pokok durian. Okey, insyaAllah. Alhamdulillah. Terus dia disebutkan kepada wa'allama Adam al-asma'. Pertama, apa yang Allah nak bagi ujian? Kan? Allah ajar dulu Adam. Pertama Allah nak bagi ujian ni, Allah ajar. Macam kita lah, kita nak menduduki SPM. Ibu-ibu, kalau yang tak tahu, mungkin saya boleh beritahu hari ni. Ibu-ibu, hari ni adalah peperiksaan SPM pada anak-anak. Pada anak-anak kita yang berumur 17 tahun, maka hari ini adalah merupakan SPM. Sijil pernikahan Malaysia pula. Itu bukan SPM. Okey, sijil peperiksaan Malaysia. Okey. Jadi sijil peperiksaan Malaysia. Okey, itu di antara SPM lah hari inilah. Bermulanya hari ini. Tentang bahasa Melayu ini Ustaz. Bahasa Malaysia.
Hari Bukan Bahasa bahasa Melayu. Malaysia gini. Hari Bahasa Malaysia. Okey, ibu-ibu, makcik-makcik pun tahu ini Bahasa Malaysia. Ya, kata dia dah. Cucu saya. Sebanyak kan tadi dah tak ada anak dah kan. SPM. Bukan cucu SPM. Cucu dah SPM. Masya Allah la quwwata illa billah. Dah tua Okey, kan, insyaAllah. 30 tahun dah. Alhamdulillah. Okey, insyaAllah moga-moga Allah berikan ketenangan dan juga kemudahan dan juga kesihatan. Yang ada yang cucu-cucu yang sedang mengambil peperiksaan, cucu-cucu ibu atau atuk, nenek-nenek ada kat sini ni, ibu-ibu dan juga anak-anak yang sedang menduduki SPM. Moga-moga kita doakan, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan dan juga ketenangan dan juga sekiranya sakit, maka ya Allah persembuhkanlah. Ya Allah ya Tuhan kami, permudahkanlah dan dia berjaya di dunia maupun di akhirat insya-Allah. Amin, amin. Okey, insya-Allah. Dan kemudian wa'allama Adam al-asma. Apa yang Allah ajar? Allah ajar pertama sekali, Allah ajar kepadanya itu semua nama-nama. Semua nama-nama. Jadinya pada waktu itu dikata para malaikat kemudian tetapi nak sebut bahawa saya nak bagi tahu dulu Allah memberitahu hikmah pelantikan tersebut kepada mereka, namun penjelasan itu bukanlah bentuk kata-kata, sungguhnya hikmah yang dimanifestasikan dalam bentuk peristiwa yang akan berlaku dan pengalaman yang akan dialami oleh mereka, maka Allah telah mengadakan satu ujian. Ini baca dalam kitab lah. Dan mengajukan satu soalan kepada mereka, malangnya mereka tidak dapat menyediakan jawapan. Sebaliknya, hal ini tidak pula berlaku kepada Adam. Dengan itu barulah mereka mengetahui hikmah di sebalik soalan diajukan. Apa agaknya? Iaitu ketika mana Allah ajar Adam ni semua nama dan malaikat-malaikat pun ada. Dia kata sini. Jadi summa aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni. Kemudian Allah pun memanggil malaikat supaya membentangkan. Aradahum 'alal malaikah, dipanggil malaikat ni faqala anbi'uni. Wahai malaikat, kau bentangkan. Anbi'uni naba'a. Naba'a ni macam presentation. Presentation. Siapa yang pernah ambil master ke kan? Jadi presentation. Ataupun kalau PhD dipanggil apa? Rasa? Viva. Dipanggil Viva. Dipanggil Viva untuk kita dapat berbentangkan. Ataupun disebut kalau kita present lah. Macam kita kalau macam kita dalam orang-orang korporat, kalau ada nak buat perbentangan, di berbentangan. Presentation. Jadi di presentation kan, maka terangkan balik kepada aku, terangkan balik apa yang aku ajar. Sebut tadi nama-nama tadi. Maka ketika itu apa yang malaikat kata? Dikata Allah bagi tahu in kuntum sadiqin, kalau engkau orang benar. Kalau kau betul-betul lah engkau masuk kau manusia tak layak dan kau lah layak, maka bentangkan pada aku ilmu-ilmu tadi yang aku ajar pada Adam tadi. Okey, Amin Adam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga dirahmati Allah. Amin amin. Allahumma barik alaik. Okey, qalu, mereka pun menjawab, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maka dia pun kata, maka ilmu ini sambungan yang ada tu minggu lepas saya dah ajar sikit lah, lupa belum. Okey, belum. Okey. Jadinya ketika itu disebutkan ilmu-ilmu yang ada ni, maka Allah pun Subhanahu wa taala mengatakan, malaikat mengatakan subhanaka. Pertama sekali mereka menjawab apa dia? Subhanallah ataupun subhanak. Maha suci engkau. Subhanallah. Maha suci engkau. Maksudnya bila malaikat ni dia nak menyebut bahawa kelemahan diri dia tak tahu. Dia tak dapat jawab, tak dapat nak bentangkan apa yang Allah suruh. Maka mereka mula menjawab, ini adab kita sama dengan kita. Bila kita tak tahu satu benda, kita kena jawab subhanallah. Okey, ibu boleh tak? Kalau kita tak dapat jawab satu benda, kita kena jawab subhanallah. La ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, tiada ilmu bagi kami, kami tak tahu. Illa ma 'allamtana, melainkan apa yang engkau ajar kepada kami. Melainkan telah apa yang telah engkau berikan ilmu kepada kami. Maksudnya kami tak tahu. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Jadi kat sini bahawa permulaan Allah tanya malaikat, kalau betul bentangkan, maka malaikat tak tahu. Bila malaikat tak tahu, dia kata apa? Subhanallah.
Sama juga dengan Nabi Yunus. Ketika mana dia diceritakan oleh Rasulullah, dia ni terkhilaf sedikit dengan dia mengajuk. Pada satu kisah tu dia sebenarnya kitab-kitab Qasasul Anbiya, kisah-kisah para Nabi Yunus ni terkilas. Dia macam terengajuk sedikit dengan umatnya, lalu dia pun lari daripada umatnya kejam, kemudian terjatuh di dalam laut ataupun sebagainya, dan dia tertelan ataupun ada satu ikan yang besar yang telah memakannya. Ikan nun yang telah makannya, maka dia masuk dalam perut ikan nun tersebut. Dia tak boleh lepas daripada perut tersebut. Dia tak boleh lepas dari perut tersebut. Lalu disebut kepada Allah, la ilaha illa anta, la ilaha illa anta subhanaka faqina, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni. Nak sebut bahawa dia nak sebut kita ni dosa banyak, jadi kita nak sebut tentang inni subhanaka. Dimulakan dengan perkataan subhanallah. Jadi Nabi Yunus ni bila nak ngaku kesalahan dia, kelemahan dia, dia terus menyebut subhanallah. Dan aku ni banyak kelemahan. Inni kuntu minaz zalimin. Atau subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya aku ni benar-benar zalim, benar-benar jahat, benar-benar tak tahu. Jadi kalau kita nak mengaku kelemahan dan kesilapan kita, maka kita boleh sebut satu benda, iaitu subhanallah. Jadi bermula pada hari ini dan pada malam ini kita boleh menyebut perkataan subhanallah bila nak menceritakan kelemahan diri kita. Kelemahan tentang diri kita sendiri. Itu perteraannya. Jadi kalau nak cerita kelemahan diri, sebut subhanallah. Contoh ada anak kan SPM contohnya, kan tengok bila anak-anak ni tak berjaya, ibu, acik, anak makcik, anak akak tidak berjaya dalam peperiksaan L contohnya, ambil exam lesen motor. Dia tengok mak, tadi gagal, awak gagal tadi dalam peperiksaan ataupun lesen L kamu, lesen P kamu ataupun lesen pemanduan kamu, lesen mandu kamu tak dapat sebab gagal. Dia dapat keputusan. Jadi kita pun sebut subhanallah. Jadi kita sebut subhanallah dan subhanallah. Boleh faham tak? Jadi kelepas ni kalau kita nak mengetahui perkataan itu, maka kita boleh letak subhanallah. Okey. Tetapi ada beza. Ada beza pula. Kalaulah sekarang ni kita pula macam contohnya bila kita dipuji oleh seorang manusia. Bila dipuji ataupun keputusan anak kita baik, mak, saya lulus mak, gitu. Saya lulus, macam contoh-contoh macam apa-apa perkataan yang menyebabkan saya lulus mak, gitu. Jadi bila perkataan yang baik pada kita, orang memuji kita, ataupun bila orang puji, kadang-kadang ada orang tak puji pun kita rasa baik benda untuk kita, ataupun kita berjaya dan satu benda, man ta'ajjaba, terpesona dengan diri sendiri. Ataupun bila saat mana Nabi sebut barang siapa yang mendapat nikmat, dipuji oleh seseorang. Ni hadis rawahul Bukhari. Ni hadis dalam rawahul Bukhari, disebut pertama sekali Allah dikata Masya Allah tu betul lah. Ya, Masya Allah tu betul lah. Masya Allah la quwwata illa billah. Ini bila mana disebut, dipuji, sebut Masya Allah la quwwata illa billah, maka lam tadurrahul ain, takkan terkena penyakit ain. Yang kedua, lam yara fihi makruhan, dan dia tak akan melihat kebencian pada perkara yang dia puji itu. Lam yara fihi afatan dunal maut, dia tak akan melihat keburukan sedikit pun dengan perkara yang dipuji itu, cuma harta dia ke, anak dia ke, ataupun diri dia. Okey, dalam hadis Bukhari yang lain, maka bila mana hadis rawahul Bukhari ini, ketika mana dipuji, kan? Ketika mana sebenarnya sahabat Nabi ni, antaranya disebut oleh ulama Abu Bakar sebenarnya. Sahabat yang dekat. Cuma dalam ulama sebut sahabat yang dekat dengan Nabi. Dalam hadis yang lemah sedikit, hadis Bukhari tak sebut, disebut cuma sahabat yang dekat dengan Nabi berkata. Tapi dalam hadis dhaif dikata Abu Bakar.
Abu Bakar. Tapi dalam hadis sahih kalimah yang sama. Tapi dalam hadis yang sahih sama dia punya matan dia, kataan dia. Cuma dia tak sebut siapa sahabat tu. Cuma disebut sahabat yang dekat dengan Nabi. Jadi kita ambil lah Abu Bakar. Ketika mana dipuji, maka dia menyebut, maka dalam hadis Rawahul Bukhari ni dikata apa? Bila kita dipuji, contohnya Kak Normawati Zakaria ni dipuji. Kak Bonda Rosmawat, Bonda Rosni ni dipuji oleh seorang. Bonda Ros nampak makin muda lah, kan? Ataupun kita dipuji, siapa-siapa pun. Anak kita ke, kita balik, kita datang rumah, ya Allah, anak kamu ke tu? Kan? Anak kamu ke tu? Kan? Ya Allah, baiknya, rajinnya, kan? Contoh, kita dipuji. Kan? Maka apa yang kita kata? Kita sukalah. Maka dalam hadis ni disebut Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, janganlah engkau hukumku. Janganlah engkau menghukum aku, wahai Allah, disebabkan pujian yang dia ucapkan. Ini Abu Bakar ni takut sebenarnya. Bila dia dipuji, dia takut Allah akan hukum dia. Sebab apa? Dalam pujian itu terdapat ain, penyakit ain. Dan yang kedua, Allah larang, fala tuzakki anfusakum. Janganlah engkau memuji di kalangan kamu. Ini satu maksiat pada Allah kalau kita memuji ni. Sebab pujian ini hanya untuk Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Segala puji hanya bagi Allah. Jadi dikata bahawa maksudnya jangan hukum aku disebabkan pujian yang dia ucapkan. Yang kedua, dia berdoa lagi. Waghfirli ma la ya'lamun. Ampunilah aku atas kekurangan yang mereka tak tahu. Sebenarnya mereka tak tahu. Ampunkan aku di atas kekurangan aku. Jadi sebenarnya mereka tak tahu pun sebenarnya kelemahan aku. Mereka puji aku hebat. Sebenarnya waghfirli juga dalam makna yang lain, maknanya adalah kafar. Kafara ni maknanya menutup. Ya Allah, engkau tutuplah kesilapanku, tutuplah aibku daripada apa yang mereka tak tahu. Maksudnya begitu. Tutuplah pada apa yang mereka tak tahu. Contohnya macam kita Kak Rosni, contoh ada satu rumah kita ni bersih, orang puji. Kak Rosni cantiknya rumah, kita pun puji. Kita pun tak tahu lagi, rupanya kita menyorokkan semua sampah-sampah dekat store tadi. Kita letak kat belakang semua. Dia tak tahu. Jadi kita mohon, ya Allah, tutuplah daripada apa yang mereka tak tahu. Ataupun anak-anak kita ni, ya Allah, rajinnya anak makcik. Dia tak tahu anak kita ni depan orang ni rajin, belakang pemalas. Kita minta tutup apa yang mereka tak tahu. Waja'alni khairan mimma yazunnun. Dan ya Allah, jadikanlah aku ni lebih baik daripada apa yang mereka sangkakan. Jadi kalau kita tengok anak kita dipuji, anak kamu bagus sungguh, kan? Jadi sebenarnya anak kita tak semacam tu. Jadi kita pun minta, ya Allah, kau tutuplah aib daripada apa yang mereka tak tahu, dan jadikanlah anak aku ni lebih baik daripada apa yang mereka sangkakan. Jadi ini sebenarnya satu motivasi yang perlu ada, pada kita, kan? Jadi moga-moga kita lebih mengetahui, lebih belajar tentang kelemahan, tentang apa orang kata tadi. Okey, jangan doa dia. Kita tengok doa dia dalam hadis tersebut. Okey, sebentar. Okey. Baca dalam WhatsApp, baca dalam chatting, saya hantar. Okey, ni hadis Rawahul Bukhari. Okey, baca ni. Saya hantar dalam about this scroll ataupun chatting. Saya hantar. Ini doa dalam hadis Bukhari. Ni hadis Bukhari, iaitu dia doa ketika mana dipuji. Ni bila kita dipuji, kita kena doa benda ni. Ni hadis sahih. Jadi apa doa dia? Saya baca balik. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, janganlah engkau menghukumku disebabkan pujian yang diucapkan. Waghfirli ma la ya'lamun. Ampunilah aku, ya Allah, atas kekurangan yang mereka tak tahu pun sebenarnya. Dan ya Allah, waj'alni khairan mimma yazunnun. Dan jadikanlah, ya Allah, aku ni lebih baik daripada apa yang mereka sangkakan. Sebenarnya benda ni sangat-sangat hebat. Sangat-sangat hebat. Sebab kita melihat dalam perkara ni,
kita akan lihat bahawa hebatnya dalam cerita ni, diminta supaya jadikanlah, tutup aib yang apa yang mereka tak tahu, dan jadikanlah aku ni lebih hebat daripada apa yang mereka sangkakan. Jadi kalau kita, orang kata kita, uish, itu apa, keluarga kamu ni bahagia apa, kak ni Bonda Ros ni kamu bahagianya kan. Contohnya saya lah, orang puji, Ustaz bahagianya saya tengok keluarga Ustaz, padahal kadang-kadang kita tak tahu yang di belakang bagaimana. Jadi saya pun cakap, Allahumma ghfirli, ya Allah kau tutuplah aib ataupun kekurangan yang ada pada keluarga aku ni supaya orang tak tahu. Dan juga jadikanlah, ya Allah, keluarga aku ni lebih baik daripada apa yang telah mereka sangkakan. Jadi ini doa yang patut kita puji. Jadi kalau orang puji kita macam-macam padahal tak semenggah mana pun, jadi jangan menolak pujian tersebut. Jangan tak adalah, hebatnya anak kamu tu. Tak adalah, tak hebat mana pun. Depan orang je lah belakang pemalas. Tak payah. Kita cuba doa, ya Allah, kau ampunkan aku ataupun kau tutup apa saja perkara yang dia tak tahu. Tutup sah, cukup. Dan juga jadikanlah anak aku tadi tu lebih baik daripada apa yang mereka sangkakan. Maksudnya kalau anak tu memang pemalas kat belakang, di depan dia rajin. Anak dara kan. Tak apa, kita minta, ya Allah, jadikanlah pujian tadi tu jadikan lebih baik daripada apa yang mereka puji tadi tu. Jadikan anak aku lebih baik daripada apa yang mereka puji. Bukan sama. Ini satu benda yang kita sebut sebagai motivasi dalam hidup kita. Bukan menidakkan, tapi kita lebih kepada motivasi menyebabkan orang kata, contoh kita dalam bisnes, awak nak mula bisnes, orang cakap, orang kaya, orang dah kaya sekarang kita pun doa, padahal kita ni tak kaya mana pun, nampak je berniaga hebat, buat kek, lebih banyak rugi daripada untung, tapi kita minta, ya Allah, tutuplah daripada kelemahan yang ada pada diri, dan kemudian kita minta pada Allah supaya jadikanlah pujian orang tadi mengatakan aku kaya tu, dan aku jadi benar-benar lebih kaya daripada apa yang mereka sangkakan. Ini merupakan satu hadis rawahul Bukhari, merupakan satu, apa kata tadi, motivasi. Dalam Islam tidak mengatakan bahawa bila orang puji kita pun tahan gini lah kan. Contohnya apa? Kak Amanira, ya Allah, nampak makin cantik lah sekarang Ustaz. Kak Amanira makin cantik lah. Tak adalah Ustaz, nampak je muka cantik Ustaz, badan berkurap. Jangan. Kita jangan cakap macam tu. Jadi kita cakap lah, ya Allah, aku ni sebenarnya orang tak tahu pun muka cantik ni bedak, contoh. Kan? Tapi rupa-rupanya badan penuh dengan kurap. Tapi kita minta, ya Allah, tutuplah daripada apa yang mereka tak tahu. Dan jadikanlah aku ni benar-benar lebih cantik daripada apa yang dipikirkan, apa yang mereka sangkakan. Jadi ini adalah bila mana kita dipuji oleh Allah. Kalau nak panjang doa adalah, tak nak panjang doa, kalau best dipuji, doa. Tapi kalau tak nak berdoa ni, sebut je Alhamdulillah, Masya Allah, la quwwata illa billah pun cukup. Tapi kalau ada siapa yang suka sangat dipuji, orang biasa puji, datang puji dia. Syed muji je. Jadi bila dia orang isi kena puji ni, doa ni apa? Siapa kat sini yang biasa sangat dipuji? Kan? Dia puji, orang kaya. Orang kaya. Jadi kita ni bila dia puji, rugi kalau kita doa. Kita doa supaya kita punya pujian orang tu jadikan kita ni lebih hebat daripada pujian yang dia lakukan. Okey, ingat jadi bila kita dipuji, kita sandarkan, kita doa dan sandarkan kepada Allah kalimah. Masya Allah, ini semua milik Allah. La quwwata illa billah. Itu pun boleh. Okey. Jadi yang kedua iaitu Masya Allah, la quwwata illa billah. Okey. Masya Allah, la quwwata illa billah. Yang ni boleh juga sebut Masya Allah, la quwwata illa billah pun boleh. Atas tadi pun boleh. Okey. Ataupun Alhamdulillah saja pun boleh. Okey. Cuma kalau kita rasa kelemahan diri, orang menghina kita, orang melemahkan kita atas kelemahan diri kita, kita sebut Subhanallah. Anak kamu ke tu? Pemalas betul? Teruk betul anak kamu tu? Subhanaka. Subhanallah. Kita sucikan Allah dari sebarang kelemahan. Okey? Itu dia. Yang Allah mengajarkan Nabi Adam tentang segala sesuatu dan benda dan kegunaannya. Boleh berarti Ustaz, Masya Allah. Masya Allah ni, ini semua milik Allah.
ataupun apa yang, ataupun senangnya kita sebut apa yang telah dikehendaki. Ini senang saja kita ambil makna mudah. Ini semua kehendak Allah. Senang saya bahasa saya lah. Kehendak Allah. La quwwata illa billah, tiada kekuatan kekuatan melainkan Allah. Okey, ini makna saya yang mudah. Ini semua kehendak Allah, tiada kekuatan melainkan Allah. Tiada kekuatan melainkan Allah. Jadi ini semua kehendak Allah. Jadi bila kita dipuji, seronok kan? Jadi kita sebutlah ini semua kehendak Allah. Aku tak hebat mana pun. Ya Allah, Ustaz, hebatnya, handsomenya Ustaz hari ni, Masya Allah. Ini semua kehendak Allah. Dah kuatirlah. Ustaz, tadi Ustaz punya kek masak sedap betul lah. Bonda Rosni, tadi saya makan Rosni punya masakan sedap betul lah. Jadi kan, contohnya. Kak Rosni, Kak Normawati, tadi punya air teh yang Kak Rosmawati best betul lah. Masya. Rumah Kak Rosni cantik sungguh lah. Betul lah kan? Kita boleh sebut Masya Allah. Ini semua adalah Allah punya. Setelah kehendak Allah ataupun Allah punya lah. Ini semua datang dari Allah. Atau maknanya begitulah. Tak ada kekuatan sedikit pada kita ni, melainkan ini adalah kehendak Allah. Kehendak Allah. Tapi kalau kita bila dia ditekan, dihina, ataupun asal kita tak tahu kelemahan daripada diri kita, kita nak buat tak tahu. Kita hantar benda, orang kita nak tak tahu. Subhanallah. Kita tak tahu. Apa benda Subhanallah. Ya, kita akan sebut Subhanallah. Kita lupa Subhanallah. Maha suci Allah. Maksudnya Allah tak lupa, yang lupa tu kita. Jadi kalau kita rasa kita lupa, ataupun kita tak tahu, kita macam rasa benda yang lemah pada diri kita, kita sucikan Allah dulu daripada sebarang kelemahan. Kelemahan. Jadi jangan bila benda-benda tak bagus, contoh anak kita ni masuk penjara ke, ataupun anak kita tak berjaya dalam peperiksaan ke, ataupun ada kelemahan, kita pun sebut, Masya Allah, teruknya keputusan kau ni. Jangan sebut Masya Allah. Seolah-olah kita membenarkan bahawa kalau kelemahan diri kita tu semuanya datang daripada Allah. Seolah-olah macam kelemahan kita ni Allah dah takdirkan lah. Benda dah takdir. Macam mana? Kan? Kita, anak kita tak lulus semua kan? Ataupun tadi pagi kena rotan, tak buat kerja sekolah, kita pun cakap dengan anak kita, buat dia kenapa teruk sangat ni, kerja sekolah tak buat. Ini semua benda dah takdir kan? Tak ada. Ini semua dah kehendak Allah. Mak tak boleh jawab macam tu. Tak boleh jawab macam tu. Sebab kalau sandarkan dalam Al-Quran kata, sekiranya benda baik, maka sandarkan pada Allah. Sekiranya benda buruk, kelemahan diri, sandarkan pada diri sendiri. Walaupun kedua-duanya sebenarnya hakikatnya daripada Allah. Okey, Allah mengajarkan Nabi Adam tentang segala nama, benda dan kegunaannya. Barulah disebut Allah mengajarkan segala benda tentang kegunaan. Okey, dekat sini Allah ajarkan semua benda. Ini pertama sekali. Allah ajarkan semua benda tu apa dia? Iaitu kullaha. Dalam ayat di atas ialah taukid mengenai penegasan bahawa Allah mengajarkan kepada baginda setiap nama sesuatu ketika baginda dalam syurga. Maksudnya Allah ajar segala benda apa dalam syurga ni, gunanya apa, bendanya apa. Kalau Allah, ada sebagai ulama kata benda bumi. Bumi ni pasir. Pasir ni boleh buat apa? Teori. Sebenarnya ilmu teori. Ini tanah ni buat apa? Ini kuih apa? Ini kayu ni buat apa? Macam kita lah. Dengan kayu boleh buat minyak wangi pula. Kayu. Kalau kayu boleh buat bakar. Ini batu boleh buat apa? Ini besi boleh buat apa? Boleh sampai hari ni pisau boleh buat besi, boleh buat kapal terbang. Contohlah kan. Hari ni macam-macam benda penggunaannya. Jadi Nabi ni diajar benda tentang nama-nama dan kegunaan dia. Sebagai Nabi ni turun nanti di bumi, dia dah tahu teori-teori ni semua. Tapi nak buat itu makan masa lah. Cuma diajar tentang seluruh. Sebab tu hari ini manusia turun, semua pandai dah. Semua manusia ni daripada Adam dah diajar dah. Ini gunanya apa, ini gunanya apa. Kayu yang surah Ar-Rahman. Kayu yang berada dalam, boleh buka surah Ar-Rahman.
Surah Ar-Rahman. Kayu yang berat di atas darat, di tengah-tengah daratan, di atas gunung tu, kayu tu jatuh geleding ke bawah. Kalau jatuh, memang berat kayu balak tu. Dekat tengah-tengah atas. Tapi tak sangka kayu yang seberat itu kalau hempap orang boleh mati, tapi kayu tersebutlah yang akan menjadi, siapa sangka kalau orang yang di atas darat, kayu yang seberat itulah, rupa-rupanya kayu yang berat itulah yang akan boleh menampung, yang boleh mengapung barang-barang di atas kapal laut, di atas lautan. Kegunaan dia walaupun berat, tapi kayu ini akan menjadi kayu yang ringan dan terapung di atas lautan, yang boleh pula menjadi kenderaan, boleh mengapung kita pula. Sedangkan kalau kat bumi kena empak kat tanah, tapi rupa-rupanya benda ni guna dia apa dia? Selain daripada rumah, boleh guna buat terapung di atas laut, boleh mengapungkan kita pula. Jadi hebat tak? Benda yang berat di atas darat, di atas gunung, rupanya kegunaannya untuk di laut sebagai kenderaan ataupun sebagai benda yang terapung di atas lautan. Ini satu benda yang diajar ulama-ulama sebut kepada baginda Nabi Adam. Itu sebagai ulama. Ada yang kata bahawa disebut nama-nama di dalam syurga sahaja. Wallahu a'lam. Okey, jadinya perkataan-perkataan itulah diajar, maka ambiuni, maka malaikat pun kata, Allah pun kata, terangkan pada aku. Allah pun kata malaikat kata, oh tak boleh. Maka Allah pun kata, qala, ini kata subhanaka ilma lana, subhanallah kami tak tahu. Maka Adam pun, qala ya Adam, maka Allah pun berkata kepada Adam, qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim, wahai Adam, anbi'hum, maka kau present pula kepada mereka. Present, kau buat present kepada mereka. Mereka siapa? Malaikat. Asma'ihim, dengan nama-nama yang telah aku ajar tadi kepada mereka. Falamma amba'ahum, ketika mana Adam pun mengajar, mempresent balik nama-nama yang disebut tadi kepada nama-nama tu, bi asma'ihim, nama-nama tu kepada mereka. Qala, dia kata, maka mereka tercengang. Malaikat ni tercengang. Hebatnya Adam pun jawab balik. Dia present balik apa yang Allah ajar tadi, begini. Sebab tu ada orang kata tadi, Adam mestinya kurang, mungkin kalau dia tak menghafal pun, Adam boleh menulis, mencatat. Dia Adam ni kreatif, manusia ni kreatif. Dia tak boleh buat, dia suruh orang lain buat. Dia tak boleh memandu, dia boleh ada orang driver. Dia tak boleh laju macam kuda, tapi dia boleh beli kenderaan selaju kuda. Dia tak boleh kuat macam satu benda, dia beli mesin yang kuat. Dia tak boleh angkat baja, dia boleh beli dia boleh enjin keruk yang boleh menguatkan badan. Maksudnya dia, benda manusia ni dengan binatang lagi kuat. Tapi manusia boleh lebih hebat dari binatang. Boleh lebih laju daripada kuda. Lebih kuat daripada harimau. Walaupun harimau lebih kuat dari manusia, tapi harimau yang lari bila jumpa manusia. Kuda lebih laju daripada manusia, tapi manusia boleh lebih laju daripada kuda dengan menaiki kenderaan. Jadi manusia ni pandai. Jadi kalau dia tak boleh menyalin, tak boleh menghafal, dia boleh menyalin, dia boleh menukil. Manusia ni kreatif. Dia tak macam malaikat. Malaikat yang dia ni statik. Bila dia A, maka suruh A lah. Maka dia B, maka suruh B lah. Sebab malaikat ni tidak makan dan tidak minum. Tetapi manusia, bila ada air masak je, air dalam dia boleh panaskan air tu. Contoh dia bakar api, dia panaskan air, maka dia boleh buat air kopi pula. Air kopi sejuk, kopi panas, baru nak kena pula sejuk tu, nak kena kopi kapal api pula rasa. Kopi kapal api. Maksudnya, tapi kalau malaikat sampai ke sudah, air kat sungai memang jernih, sampai 1000 tahun pun air sungai tetap macam tu juga. Ikan tetap macam tu juga, tak berubah. Balak kat hutan takkan terbang pun. Sebab memang malaikat punya perangai statik. Dia lah. Apa yang Allah perintahkan, B lah. Maka manusia tidak. Manusia ni penuh dengan kreativiti, kadang-kadang kritikal. Daripada benda ni sampai jadi macam ni. Daripada besi yang berat menjadi terbang ke atas langit. Kayu tak boleh. Besi. Bayangkan besi ni buat kayu, dia buat terbang. Bukan kayu. Kayu yang di atas darat, yang berat, boleh buat terapung. Tapi pelik. Kayu tak dibuat terapung pula. Dia buat besi pula. Lagi berat.
Malah bukan terapung di atas laut, tetapi terapung di atas udara. Besi. Jadi unik tak? Kenapa dipilih besi tak, bukan kayu? Malah besi lebih berat daripada kayu, malah bukan terapung di atas laut, tetapi dia kalau letak kat laut dia tenggelam, tapi bila ke udara dia boleh terapung. Hebatnya manusia berfikir. Jadi dikata bahawa maka Allah pun menyebut qala alam aqul akum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Malaikat, alam aqul, bukankah aku dah kata kepada kamu, inni a'lamu ma la ta'lam, inni a'lamu ghaibas samawati wal ard, aku tahu benda yang gaib di bumi dan di langit, wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Sadaqallahul azim. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Jadi insyaAllah di situ sedikit sebanyak apakah ilmu yang Allah bagi, nama-nama, dan yang pertama sekali kita nak tahu apakah agaknya kelebihan Adam kat sini. Pertama adalah otak. Yang kedua adalah lidah. Okey. Yang pertama adalah otak. Otak manusia ni hebat. Sebab tu kita baca tafsir Subhanalladzi sakhkhara lana hadha, surah Az-Zukhruf ayat 14 kan. Naik kereta kita baca Bismillahi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian Nabi membaca surah Az-Zukhruf ayat 14. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha. Kita letak dulu kelemahan diri kita. Kita tak kuat macam binatang. Tapi kita baca Maha Suci Allah. Yang Maha Suci Allah dari sebarang kelemahan. Sakhkhara lana hadha, yang telah menundukkan kenderaan ini. Ini bahasa tauhid. Allah telah menundukkan kenderaan ini. Maksudnya kalau kita ada kereta wajar ke, ingat kereta ni kita tak mampu sebenarnya. Sebenarnya Allah yang telah menundukkan kereta wajar ini kepada kami. Besinya dulu, yang tayarnya besi yang berat, tapi kita boleh tundukkan kenderaan ini. Wa ma kunna lahu muqrinin, yang sememangnya kami tak boleh menundukkan kenderaan ini. Tapi melainkan kau izinkan kami menundukkan kenderaan ini. Tapi ulama sebut menundukkan dengan apa ni? Akal. Kita boleh tundukkan besi yang berat di atas, di dalam bumi, kita boleh terapung di atas udara. Pokok yang berat, kayu balak yang berat di atas gunung, kita boleh terapungkan di atas laut. Jadi hebat. Jadi manusia guna apa? Akal. Jadi Maha Suci Allah. Maha Suci Allah dari sebarang kelemahan yang telah menciptakan akal. Itu ulama kata. Allah ciptakan akal yang paling tunggal dalam manusia ni yang boleh menundukkan kenderaan. Yang kedua adalah nikmat yang kedua yang diletakkan dalam manusia adalah lisan. Adalah lisan. Jadi lisan. Jadi bila benda lisan ni, maka kena tahulah. Jadinya bila sebut lisan, maka kita kalau baca surah Ar-Rahman, maka kita akan tahu. Nikmat ada 10 nikmat yang Allah bagi pada kita. Yang pertama Ar-Rahman, 10 nikmat yang pertama di bumi ni. Iaitu pertama sekali adalah Allah itu Ar-Rahman. Yang kedua adalah Allah itu menciptakan, merupakan nikmat yang tertinggi. Ar-Rahman allama al-Quran. Allah ajarkan Quran. Jadi pertama sekali Allah itu Ar-Rahman. Allah Maha Pemurah. Kalau kerajaan kan kadang-kadang kerajaan berkedekut. Bapak kita kedekut, kita berkedekut. Tapi Allah ni Maha Pemurah. Ini satu nikmat. Hari ni kita bernafas kat udara ni kan. Allah tak minta bayaran pun. Jadi sebab itu untung kita. Sebab Allah Pemurah. Yang kedua, wa'allamahul Quran. Allah ajarkan Quran. Wujud ada Quran sebagai petunjuk hidup kita. Dan kemudian wa'allamahul bayan. Dan Allah jadikan kita ini bayan. Iaitu mengajarnya dengan lidah. Kita boleh bercakap, boleh berbicara. Boleh berbicara. Maksudnya kemampuan berbicara dan memahami. Jadi nikmat yang ketiga terbesar, iaitu lidah. Kita boleh bicara. Teknologi lidah ni tak dibagi pada makhluk lain, melainkan kepada manusia. Jadi satu hari nanti Allah akan tanya, lidah ni buat apa? Lidah ni buat apa? Lidah ni Ustaz, saya selalu Ustaz, dengan lidah ni saya selalu menyanyi. And tiara menggamit kenangan zaman persekolahan. Duduk nyanyi. Duduk nyanyi. Tak, bila Allah tanya, mana guna lidah? Oh, lidah ni Ustaz, malam ni
setiap malam saya istiqamah membaca Al-Mulk, kita boleh jawab depan Allah. Boleh jawab depan Allah, saya baca Al-Mulk setiap malam Ustaz. Malam Jumaat saya baca Yasin, setiap Jumaat ya Allah saya baca suratul Kahfi. Ya Allah, gunakan lidah bicara baik, bicara Al-Quran, bicara zikir dan maksurat munajat pada Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita diberkati Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bis-shawab. Jadi insya-Allah kalau ada pertanyaan boleh bertanya, unmute, dan juga ataupun boleh di dalam chatting ni insya-Allah. InsyaAllah. Jadi kalau ni apa, admin ada nak baca Al-Mulk ke ataupun sudah tadi? Assalamualaikum Ustaz. Yes. Satu je. Saya dah boleh. taruh dalam chat dan minggu lepas tapi Ustaz tak baca. Pasal beri salam tu kan Ustaz. Minggu lepas kan Ustaz cerita pasal beri salam tu. Betul ke Ustaz, Rasulullah SAW tak pernah orang mendahului beri salam pada dia. Abu Bakar sekali pun tak dapat beri salam dulu pada Rasulullah. Ya Okey. Ustaz? Dalam bab tu rasanya benda tu kalau ada pun dia mesti dalam hadis yang lemah. Sebab sallallahu alaihi wasallam, sebab tidak ada dalam mana-mana dalam kitab azkar kan, kitab besar tentang bab salam, kitab Riyadhus Shalihin yang mengumpulkan hadis-hadis sahih tentang salam, tak ada pula hadis tu. Tak ada pula hadis tu. Kalau ada pun mungkin hadis tu tak diriwayatkan sebab mungkin hadis tu lemah. Hadis tu ada tapi dia lemah. Tapi kalau kitab-kitab yang sahih dan muktabar, hadis-hadis hasan, tak diletak oleh kitab-kitab yang muktabar dalam bab tu. Cuma yang Nabi SAW menyebut tentang bab satu benda. Iaitu Nabi kata, sahabat tanya, ya Rasulullah, siapakah di antara kami yang paling baik? Di antara kamu yang paling baik, kamu nak tahu siapa? Iaitu orang yang mula memberi salam. Daripada hadis ini, kemungkinan memang benarlah, memang Nabi tak pernah menjawab salam. Menjawab salam. Tapi tak mungkin. Tak mungkin. Sebab apa saya kata tak mungkin? Okey, gini kisah dia. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW datang seorang sahabat. Kan? Nabi menjawab dengan kalimah, sahabat Nabi SAW diberi salam kepada seorang sahabat. Nabi kata, seorang sahabat kata, Assalamualaikum. Maka Nabi kata, ya baik, ini baik. Maka seorang lagi sahabat datang, Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi pun kata, Nabi jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi. Nabi kata, yang ini lebih baik. Yang ini 20. Markah dia. Maka satu lagi sahabat Nabi datang jumpa Nabi diberi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi kata 30. Yang ini lebih baik. Iaitu Al-Hujaimi. Al-Hujaimi datang jumpa Nabi, alaikas salam ya Rasulullah. Maka Nabi kata, janganlah kamu salam begitu. Jadi kat sini kita nampak apa? Apa yang agaknya yang akak nampak? Banyak kan dalam hadis Nabi yang orang bagi salam pada Nabi. Dan Nabi kata 10 dapat. Nabi jawab gini. Maksudnya ramailah dalam hadis yang sahih itu, orang bagi salam pada Nabi. Betul tak? Abu Jadi Bakar yang maksudkan Ustaz. Abu Bakar pula bukan Nabi. Bukan. Saidina Abu Bakar tu tak pernah dapat beri salam dulu pada Rasulullah. Tak dapat bagi salam dulu pada Rasulullah. Rasulullah sentiasa melalui salam pada Abu Bakar. Betul. Wallahu a'lam. Tapi kalau macam tu Abu Bakar datang rumah dia, mestilah Abu Bakar bagi salam pada rumah. Kalau Abu Bakar datang rumah Nabi, tentulah Abu Bakar yang bagi salam. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Tak banyak, saya tak jumpa benda tu dekat hadis. Jadi mungkin ada di tempat lain lah, subhanallah. Saya tak tahu. Jadi betul ke Firaun itu pernah sebut dalam kitab, dalam Israiliyat. Firaun tak pernah menguap. Tapi dalam hadis saya tak pernah jumpa. Dalam kitab-kitab tafsir ada. Firaun tak pernah menguap. Tak pernah bersin, bukan tak pernah menguap. Firaun tak pernah bersin, bukan tak pernah menguap. Kita faham Firaun tak pernah bersin, bukan tak pernah menguap. Nabi yang tak pernah jadi menguap. Nabi yang tak pernah menguap tu saya pernah dengar. Tapi itu pun saya nak tengok balik dia punya riwayat dia. Riwayat dia. Sebab dalam azkar tak ada. Dalam azkar tak ada. Jadi moga-moga kita tak tahulah. Saya bila benda yang tak ada dalam kitab, saya tak tahu nak jawab. Saya boleh jawab wallahu a'lam bissawab. Tapi benda tu bolehlah saya bawa nanti ke depan. Sebab apa tu soalan tadi? Abu Bakar tak pernah memberi salam. Tak pernah dapat sempat memberi salam pada Nabi. Dan yang kedua, Firaun tak pernah bersin. Dan Nabi tak pernah menguap. Jadi saya akan bawa buka. Sebab kadang-kadang ada dalam kitab-kitab lama. Kitab-kitab lama ni kadang-kadang dia bawa hadis-hadis dhaif pun dia bawa. Cuma kalau macam kitab Ibnu Hajar, Azkar Imam Nawawi, dia suka bawa kita hadis-hadis sahih. Jadi itu yang kadang-kadang kita tak jumpa.
Jadi mungkin dalam kitab-kitab lama ni, mungkin dia ada bawa sekali hadis-hadis yang lemah sebagai panduan dia. Jadi insyaAllah moga-moga kita bawa pada yang depan, saya akan cari jawapan dia. Tapi yang jawapan yang tadi tu, saya memang jawab wallahu a'lam bisawab. Wallahu a'lam bisawab. Adakah benar Abu Bakar tak pernah dapat jawab? Dulu saya pernah dengar Umar tak pernah dapat jawab. Tak pernah dapat bagi salam kepada Abu Bakar. Saya pernah dengar juga tu, riwayat tu. Dia kata Umar ni tak pernah dapat jawab, tak pernah dapat bagi salam pada Abu Bakar. Abu Bakar je dapat bagi salam. Tapi itu menunjukkan bahawa kan Nabi pernah sebut orang yang dikata di antara kamu yang paling baik siapa? Iaitu orang yang mula memberi salam. Jadi semua sahabat-sahabat Nabi ni jumpa pantang, dia mesti nak bagi salam dulu. Sebab berebut siapa nak jadi yang lebih baik. Nak jadi yang lebih baik. Jadi kat sini dia punya tadabbur dia, apa dia tadabbur yang kita dapat ambil? Kita kena mulakan salam. Jangan tunggu orang bagi salam. Kenal ataupun tidak kenal, kita tetap memberi salam kepada dia. Sebab kita nak jadi orang yang lebih baik, maka kita kena memulakan salam. Wallahu a'lam bisawab. Dan jawapan tu, sebab kita boleh bincangkan pada minggu depan. Okey, ya. Ada soalan. Ni. Boleh. Kalau orang suruh orang suruh sampaikan salam ke Ustaz, tapi kita terlupa nak sampaikan salam, berdosa tak ya Ustaz? Okey, orang suruh sampaikan salam, tapi orang tu kita terlupa nak sampaikan salam. Ini mesti faktor usia ni. Kan? Ini faktor usia. Yang ini Tak, memang tadi anak saya tanya. okey. Memang Anak saya muda ke Ustaz? Okey. Itu mesti Bonda Rosni tu. Kan? Dia terlupa. Dia pasti orang tua-tua dia terlupa. Dia kena ingatkan balik. Okey, jadi yang gitulah. Okey. Jadinya kemudian yang disebut, tapi kewajiban bagi salam dan jawab salam ni memang wajib kita sampaikan. Itu sajalah. Kalau kita teringat, kita kena sampaikan lah. Kalau kita teringat, kalau kita terlupa tak apa. Tak ada masalah. Lupa. Puasa terlupa makan tak apa. Jadi kalau kita rasa kita teringat balik, Pak Rosni tiba-tiba dia makan kismis. Baru dia punya otak teringat balik. Jadi bolehlah ingat balik. Jadi wallahu a'lam. Jadi insya-Allah. Ustaz, lagi satu. Wajib. Kalau kita nak sampaikan salam dekat orang pula. Apa? Kalau kita nak sampaikan salam pula dekat orang, macam kita kata tolong sampaikan salam kepada contoh, tolong sampaikan salam pada ustaz, kita nak cakap macam sampaikan assalamualaikum. Kita nak cakap macam tu ke ustaz? Macam mana cara yang betul kita nak sampaikan salam? Tak ada masalah sebab dalam hadis Nabi dalam Azkar Imam Nawawi, dia cuma menyebut wahai Aisyah, wahai Aisyah, aku dia kata bahawa aku menyampaikan salam daripada malaikat Jibril. Itu saja. Malaikat Jibril kepada kamu, ataupun malaikat Jibril memberi salam kepada kamu. Dia tak kata kalimah assalamualaikum. Boleh faham tak? Jadi kat sini dia cuma tak sebut kalimah assalamualaikum, tapi dia cuma cakap aku sampaikan salam. Boleh juga. Tapi dalam riwayat yang lain, ulama kata pun boleh sebut. Dia kata aku sampaikan daripada kamu dengan kalimah, tadi aku jumpa Ali, Kak Ros, tadi saya jumpa dengan sahabat Kak Ros, dia disampaikan kalimah assalamualaikum kepada Kak Ros. Boleh tak ada masalah. Yang penting dia faham. Kak Manila, dia penting dia faham. Boleh faham Yang penting sekarang ni dia faham apa yang sebut. Cuma jawab tu yang wajib. Jawab tu yang wajib. Tapi bila kita nak menyampaikan salam pada Rasulullah, kita disarankan beritahu macam tu. Sampaikan salam saya pada Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah. Betul Ustaz? Dia tak ada satu protokol tu. Tak ada satu protokol pun. Sebab itu cuma adab daripada ulama. Jadi sampaikan salam cukup lah. Sebab kita tahu dah kalimah assalamualaikum tu. Jadi kalimah tu tak perlu kita beri salam. Sebab memang dalam kalau kita Azkar Imam Nawawi pun, masa malaikat sampaikan salam pun, Nabi dia tak sebut pun kalimah assalamualaikum tu. Dalam hadis tu. Dia tak sebutkan malaikat kata assalamualaikum pada kau. Tak ada. Jadi dia cuma cakap sampaikan salam saja. Jadi sampaikan salam saja. Jadi ada juga mungkin sebagian ulama sebut nak sampaikan assalamualaikum pun boleh, tak ada masalah. Cuma dalam riwayat tak ada. Tak ada pun saya sebut kalimah assalamualaikum tu, dia ulang balik. Jadi kalimah standard kot, cuma kita sampaikan salam. Sebutan sampaikan salam pun dah lepas. Jadi yang penting orang tu faham. Tapi kalau kita nak sambut kalimah sampaikan salam saja dengan kalimah assalamualaikum. Sebab benda tu ma'ruf. Benda tu ma'ruf dah diketahui. Memang ucapan salam begitu. Ucapan salam begitu. Wallahu a'lam. Dan kita bagi salam ke orang. Salam. Sampaikan salam. Boleh, tak ada masalah.
Sampai kita pun bagi salam kat orang, salam kan? Sampai kat orang. Kita bagi gini je. Pernah tak kita bagi salam kat orang gini je. Gini. Akan salam kan? Pernah kan? Salam. Kan kita faham. Padahal bukan Assalamualaikum kan. Jadi ulama membahaskan benda ni. Boleh, tak ada masalah. Ini pun kalimah salam. Kalimah Assalamualaikum. Sebab ini adalah singkatan kepada Assalamualaikum. Kan? Di salam tahu lah. Salam. Jadi Waalaikumsalam. Boleh. Ulama kata sah. Jawapan dia. Tunjuk dulu Ustaz. Apa? Tunjuk semula tadi tak nampak. Kalimah tu dalam ni apa ni apa kan ada chatting tu. Dalam chatting tu saya tulis perkataan salam. Contohlah saya bersalam. Matikan kejap. Matikan kejap. Dia punya ni mute. Suara saya berganda. Okey, apa tadi? Apa maksudnya saya nak sampaikan salam? Maksudnya apa? Tunjukkan saya tu ni. Kalau saya bagi cukuplah dengan perkataan salam. Ataupun kalau saya baca dalam kitab ni dalam fiqh terbaru, maka kalimah bagi salam dekat WhatsApp dengan kalimah salam pun mencukupi. Sebab kita faham, ma'ruf. Itulah kalimah salam. Itulah kalimah salam. Ataupun assalamualaikum. Jadi kita jawab waalaikumsalam. Boleh, tak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi kalau saya tak suka kalimah ni. Saya suka jawab kalimah betul-betul. Saya akan bagi salam ke orang dengan kalimah ini. Kalimah ni assalamualaikum. Itu kalau saya. Tapi yang atas tu salam tu dah kira mencukupi. Begitu juga dengan sampaikan salam. Cukup. Saya sampaikan salam, maka saya pun jawab alaika wa alaihas salam. Boleh faham Ataupun alaika wa alaikum wa alaihis salam kalau lelaki. Wallahu a'lam. Di kod macam mana Ustaz? Yes. Tulis kod Rumi. Rumi tu macam mana? Boleh sangat. Faham kan Ustaz kan? Macam mana Rumi macam mana? Ini assalamu alaikum. Gini ke apa? Maksudnya salam gitu. Assalamualaikum. Boleh lah, tak ada masalah. Boleh lah. Sebab kita kan menaik. M tu 2 ke 1 kan? Mana? Yang mana? M tu 2 ke 1? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Satu je. Satu. Assalamualaikum. M 1 je. Dan jadi Betul. Mak Wan dia kata tak tutup mic. Dia kata kalau soal kena tutup balik. Okey. Assalamualaikum. Betul satu je. Dia assalamu alaikum. Itu betul. Tepat ni. Okey, insya-Allah. Okey, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita baca Jadi, kalau ayat, waalaikum, waalaikumsalam. Bukan waalaikumsalam, waalaikumsalam. 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 Jadi macam ni. Waalaikumsalam. Saya jawab rumian lah. Waalaikumsalam. Tu saya biasa dah siapkan dalam ni dah. Dah siapkan dalam apa? Dalam saya punya ringkasan. Bila saya type dia WSALAM terus keluar kalimah Jawi ni, kalimah Arab. Sebab tu saya kalau jawab laju je. Sebab saya dah set semua dalam handphone. Apa saya nak buat dalam bahasa Arab dan sebagainya. Jadi wallahu a'lam. Jadi insya-Allah saya pun tak bawa kitab azkar hari ni. Sebab versi saya yang sebelum ni minggu lepas saya ada kitab tu. Jadi saya bersandarkan kitab yang saya depan saya. Jadi hari ni saya jawab berdasarkan apa yang dalam kitab juga, tapi saya tak berapa detail. Itu je. Tapi kalau depan saya memang kitab, saya memang jawab detail. Jadi minta maaf lah. Sebab biasalah ilmunya di kitab. Jadi biasanya bercakap tu, tapi saya tahu jawapan dia. Jawapan tu macam tadi tu lah. Cuma saya tak dapat detail apa hadisnya. Wallahualam. Ada siapa nak angkat tangan tadi? Saya nampak macam ada orang angkat tangan. Cik Han nak tanya ni. Boleh. Maksudnya gini, dia kita nak kawan kan, WhatsApp personal, kita tanya, kita bolehlah Assalamualaikum, kod Jawi, kod Rumi, boleh lah. Boleh, tak ada masalah. Yang penting Kita tulis bunyi Arab. Assalamualaikum. Yang penting bunyinya Arab. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cuma tu dia kod Rumi. Boleh, tak ada masalah. Masuk, okey. Tak ada. Lepas tu jawab pula, Waalaikumsalam. Boleh. Yang penting bunyi tu. Yang penting bunyi buat tulisan. Sebutan.
Yang cuma itu diharamkan, dia tak benarkan dengan kalimah Quran. Kalimah Quran dia dikata dengan bahasa Arab. Tak boleh dengan bahasa Jumi kan, baru-baru ni kan. Dia jangan menulis kalimah Quran dengan itu pun fatwa tu. Sebab mungkin takut orang baca dengan salah tajwid. Tapi kalau beri salam tak ada masalah, tak ada tajwid apa. Tak ada tajwid apa-apa. Ini berkenaan dengan Quran saja yang tak boleh dibaca dengan bahasa Rumi. Tetapi kalau dalam bahasa dalam tulisan Assalamualaikum tak ada masalah. InsyaAllah. Okay, insyaAllah. Jadi tak ada apa-apa. InsyaAllah. Sahabat-sahabat kita boleh kita sama-sama membaca surah apa? Surah Al-Mulk. Al-Mulk. Okey, insyaAllah kita baca Al-Mulk. Kawan-kawan, sahabat-sahabat, ibu-ibu semua yang mungkin belum buka Quran, kita selangi dengan selawat Ibrahim insyaAllah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير.
إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صدق الله العظيم أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارحمنا بالقرآن rahmati kami ya Allah, sayangi kami ya Allah dengan Al-Quran yang kami baca ini ya Allah. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmatan wa shifaan. Jadikanlah Al-Quran yang kami baca ini sebagai imam ikutan kami, sebagai rahmat kasih sayangmu kepada kami, sebagai cahaya menerangi kami, sebagai hidayah dan petunjuk kami, sebagai syifa dan penawar bagi penyakit-penyakit yang kami hadapi. Wahai Allah, Allahumma dzakirna minhu ma nusina. Di saat mana kami dilupakan, dilekakan, kamu ingatkan kami ya Allah. Di saat mana kami malas, engkau rajinkanlah kami ya Allah untuk kami membaca Al-Quran. Wa'allimna minhu ma jahilna. Di saat mana kami jahil ya Allah, engkau ajarkanlah. Di saat mana kami tidak faham ya Allah, engkau fahamkanlah. Di saat mana kami tidak pandai, pandaikanlah kami membaca Al-Quran ya Arhamar Rahimin. Allahumma rzuqna, dan berikan kepada kami rezeki dan juga kesempatan ya Allah
tilawat suratul Mulk, untuk kami dapat membaca surah Al-Mulk ini ya Allah, fi kulli lailah, pada setiap malam wahai Allah. Warzuqna, dan berikan kepada kami rezeki dan juga kesempatan ya Allah, tilawatal Quran, untuk kami dapat membaca Al-Quran ana al-laili wa atrafan nahar, di sepanjang malam dan siang. Waj'alhu lana hujjatan, jadikan Al-Quran yang kami baca ini ya Allah sebagai hujjah kepada kami, wa syafa'atan fil qabr, juga Al-Mulk yang kami baca ini sebagai syafaat kami di dalam kubur ya Allah ya Rabbal Alamin, wa Tuhan semesta alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsira Ustaz. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat, mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman, terima kasih kepada sahabat-sahabat pencinta ilmu yang sentiasa istiqamah dengan majlis ilmu. Sebelum menutup majlis, izinkan saya membuat bahan kuliah esok Ustaz. Pada pukul 6.45 pagi, kuliah subuh bersama dengan Al-Fadil Ustaz Abdul Hakim bin Wai Muhammad Noor dengan bacaan Yasin, Hizib Al-Bahar, Selawat Mubin, doa dan tazkirah. 10 pagi, kuliah duha bersama dengan Al-Fadil Ustaz Muhammad Aizuddin bin Kamaruzaman dengan ensiklopedia Perang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 5.15 petang, kuliah asar bersama dengan Al-Fadil Ustaz Iliyin Aminin bin Muhammad Saleh. Pukul 8 malam, kuliah maghrib bersama Al-Fadil Ustaz Abdullah Umar bin Muhammad Saleh dengan tahsin Al-Quran. Dan 9.15 malam, kuliah isyak bersama dengan Al-Fadilah Ustazah Nuliah binti Haji Kasmuri dengan kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Gemenur Iman. Dengan ini saya mewakili Gemenur Iman memohon maaf sekiranya ada kesilapan dan kekurangan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu dari kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Sebagai menutup majlis, mohon sekali lagi Al-Fadil Ustaz untuk membacakan tasbih kifarah dan surat Al-As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah wa ila liqa'. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.